Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan The Thursday Show kita untuk hari ini, guys. Apa khabar untuk anda semua? Saya doakan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan untuk hari ini Thursday Show kita, insyaAllah kita akan bawakan satu topik yang hangat juga diperkatakan sekarang ini, dan mungkin satu isu yang serius juga yang mungkin ramai yang di antara kita sekarang ini tak sedar benda ni, iaitu peningkatan kes cerai yang luar biasa di waktu PKP, ataupun dalam bahasa mudahnya waktu kita dalam pandemik COVID-19 ni lah. Alright, so untuk hari ni yang akan bersama dengan kita ada tetamu yang kita jemput khas, selaku beliau juga merupakan seorang peguam syar'i, iaitu kita ucapkan selamat datang dahulu kepada Tuan Yusfa Hanis bin Yusof. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alright, so untuk yang pertama ni Tuan, first sekali lah saya nak ucapkan terima kasih kerana Tuan sudi bersama dengan kita untuk hari ini, The Thursday Show. Dan untuk permulaan lah, mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit dulu lah berkenaan dengan tahap kes penceraian dalam negara kita di waktu sekarang ni. Macam mana Tuan? Adakah di fasa ataupun di level yang membimbangkan ataupun okey-okey je? Macam mana Tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada kru Cool FM sebab menjemput saya dalam membincangkan tajuk peningkatan kes cerai secara luar biasa yang sekarang ni. Kalau ikutkan dari sudut trend sekarang ni, yang terutamanya dari sudut trend semasa tempoh PKP dilaksanakan, jadi saya melihat bahawa jumlah peningkatan kes terlalu membimbangkan sebenarnya. Memandangkan dalam tempoh PKP ini kita telah mengalami masalah ataupun kesukaran daripada semua sudut, terutama dari sudut ekonomi dan sebagainya. Dan disebabkan itu kita telah melihat trend dari sudut jumlah ataupun peningkatan kes-kes perceraian terutamanya di mahkamah syariah di Malaysia. Right. So kalau mengikut pengalaman Tuan jugalah sebelum ni, mungkin Tuan boleh kongsi juga apakah sebab-sebab ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya peningkatan kes penceraian waktu PKP ni Tuan? Kalau melihat daripada senario ataupun situasi yang berlaku, tidak wujud ataupun tak banyak perbezaan sebelum PKP ataupun selepas PKP berlaku, ataupun boleh dikatakan bahawa alasan ataupun punca sebab utama perceraian lebih kurang sama je. Tapi semasa dalam tempoh PKP, isu ataupun berkaitan dengan alasan perceraian dia lebih kepada yang utamanya adalah dari sudut masalah kewangan. Jadi bila masalah kewangan, kita dalam pandemik COVID-19 ini memang mengalami segala kesukaran, terutamanya yang melibatkan kewangan, disebabkan tak boleh bekerja, disebabkan kita sukar untuk kita mendapatkan pendapatan yang sama macam kita dapat pendapatan sebelum PKP dilaksanakan. Dan disebabkan itu yang lagi memburukkan keadaan adalah apabila seorang pekerja ataupun pasangan, sama ada suami ataupun isteri, diberhentikan kerja secara tiba-tiba. Jadi disebabkan pemberhentian kerja tersebut, ia menjejaskan masalah ataupun ekonomi keluarga tersebut. Tambahan pula kalau melibatkan pasangan yang tidak bekerja, salah seorang pasangan yang tidak bekerja, jadi hanya melibatkan ataupun hanya seorang pasangan sahaja yang bekerja, dan keadaan ini akan menyebabkan runtuhnya ataupun tidak boleh menjana ekonomi keluarga, yang menyebabkan dari sudut makan minum terjejas, pembelian peralatan ataupun keperluan bayi terjejas, anak-anak terjejas dan sebagainya. Jadi disebabkan itu maka muncullah isu ataupun alasan-alasan yang diguna pakai ke dalam mahkamah berkaitan dengan untuk mendapatkan perceraian. Dan selain daripada isu kewangan, itu pun sama macam saya katakan tadi, maksudnya ia berkisar kepada alasan yang sama sebelum ataupun semasa PKP. Cuma masa PKP dia akan jadi lebih utamalah ataupun lebih besar ataupun lebih banyak berkaitan dengan kes-kes ataupun peningkatan kes-kes ini di mahkamah syariah. Yang seterusnya berkaitan dengan alasan ataupun punca berkaitan dengan komunikasi antara pasangan tersebut. Jadi komunikasi yang sukar ataupun komunikasi yang kurang antara pasangan menyebabkan
peningkatannya kes-kes perceraian disebabkan dalam isu komunikasi ini kebanyakan pasangan dia lebih mendam rasa. Dia simpan dia punya masalah, dia tak nak tegur, dia takut dilihat terguris hati dan sebagainya, dan disebabkan itu dia pendamkan rasa sampai satu tahap yang mana dia tak boleh dah nak bertahan dengan dia punya perasaan tersebut, dia meletup dan timbullah isu-isu berkaitan dengan perceraian yang difailkan di mahkamah. Tuan nak tanya, adakah sebelum PKP dengan semasa PKP ni adakah peningkatan dia yang sangat jauh bezanya ataupun ada penambahan lebih kurang 20% atau 10% je? Ke macam mana? Saya nampak drastik pertambahan kes di mahkamah syariah dalam tempoh PKP, dan disebabkan dalam tempoh PKP berkaitan dengan kes-kes perceraian, ia lebih fokus kepada lafaz cerai di luar mahkamah tanpa izin mahkamah. Itu yang menjadi satu perkara yang paling biasa di dalam tempoh PKP tersebut. Jadi di dalam tempoh PKP, pengesahan ataupun kes-kes yang melibatkan pengesahan lafaz cerai yang tidak melalui kebenaran mahkamah ataupun hakim tidak membenarkan lafaz tersebut, dan itu yang dijadikan sebagai salah satu punca kenapa kes-kes di mahkamah syariah meningkat berkaitan dengan kes perceraian antara pasangan suami isteri ni. Okey, kalau kita tengok artikel yang baru-baru ni dekat Akhbar, yang mana Johor dicatatkan antara negeri yang tertinggi dalam kes perceraian waktu PKP ni, dan antara puncanya tuan, ditulis kat sini, masalah rumah tangga di negeri membabitkan kes tidak bertanggungjawab, tiada motivasi dalam perkahwinan, pengabaian nafkah, sukar keluar rumah, penagihan dadah selain campur tangan keluarga dan penderaan. Adakah benda ni sama je tuan dengan sebelum PKP ni? Kalau merujuk kepada isu-isu yang dinyatakan artikel tersebut, jadi saya melihat kepada pengalaman, dan isu-isu itu adalah isu-isu yang sama yang berlaku sebelum PKP dan semasa PKP. Cuma lambakan kes semasa PKP itu dia lebih kepada kes-kes ataupun isu-isu itu dijadikan yang mana satu prioriti. Macam sebelum PKP, penegaian dadah pun still berlaku. Jadi perkara-perkara ataupun isu-isu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan antara pasangan suami isteri itu sering berlaku juga. Tapi yang jadi fokus ataupun yang jadi isu ataupun yang jadi perkara pertama, alasan perceraian adalah faktor kewangan. Dan sama juga macam saya kata tadi, faktor kewangan sebelum PKP pun sama, semasa PKP pun sama. Tetapi jumlah tu agak tinggi berbanding sebelum PKP dilaksanakan. Okey tuan, satu lagi saya nak tanya je, mungkin tuan boleh kongsikan range ataupun umur berapa yang berlaku perceraian ni? Di kalangan umur berapa tu tuan? Dia kalau ikutkan kepada umur, mungkin susah untuk kita nak taksirkan. Bandangkan biasanya tempoh perkahwinan kita lihat sebagai salah satu faktor di mana perceraian itu berlaku. Ya, jadi saya boleh katakan dalam tempoh 5 tahun ke 8 tahun itu adalah umur ataupun tempoh yang biasa berlaku perceraian. Ada juga yang umur 80 tapi baru 3 tahun kahwin. Jadi dari sudut umur kita tidak boleh jadi kayu ukur, tetapi dari sudut tempoh ataupun usia perkahwinan tersebut. Jadi dalam tempoh 5 hingga 8 tahun itu adalah kebiasaan pasangan bercerai disebabkan alasan-alasan yang dinyatakan dalam artikel tersebut. Okey, kita nak cerita juga. Mungkin sebenarnya kes-kes perceraian ni dia untuk waktu PKP dia lebih kepada bila seseorang tu tak boleh nak kontrol emosi dan mungkin, tapi sebenarnya kalau kita tengok cerai ni di tangan suami kan, di tangan lelaki, pihak lelaki. So mungkin tuan boleh kongsikan juga sebenarnya adakah sebab kurangnya persediaan untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang suami, macam kahwin muda ke, menjadi satu faktor juga kenapa perceraian itu ataupun lafaz cerai itu mudah sangat untuk dilafazkan? Secara peribadi, saya melihat isu ini kepada seseorang itu bukan kepada usia dia. Jadi kepada apa yang dia ada, maksudnya apa ilmu yang dia ada dalam menangani apa-apa masalah yang berlaku antara suami isteri dalam ataupun selepas tempoh perkahwinan. Jadi kalau katakan nak kata usia muda bercerai, ada usia muda yang kekal sampai sekarang.
kan. Ada yang usia yang dah berusia tapi bercerai juga pada akhirnya. Jadi saya katakan di sini bahawa usia itu tidak menjadi salah satu faktor kenapa perceraian ataupun peningkatan kepada perceraian ini berlaku, tetapi pada ilmu. Kita perlu mendalami ilmu, kita perlu tahu dari sudut tanggungjawabnya, dari sudut toleransinya, dari sudut bekerjasamanya antara suami isteri tersebut. Kedua-dua orang ataupun kedua-dua pasangan kena berlapang dada. Apa-apa yang berlaku dalam rumah tangga kita perlu ambil iktibar, kita perlu bincang dan kita perlu selesaikan, cuba cari apa alternatif yang kita ada. Tak boleh bincang berdua, bincang cari alternatif ketiga atau pihak ketiga yang berautoriti. Contohnya peguam syar'i, kaunselor dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini boleh mengelakkan daripada berlakunya masalah ataupun berlakunya peningkatan kes-kes perceraian di dalam Malaysia ini. Ini yang paling memburukkan lagi adalah apabila lelaki ini bertindak agresif ataupun bertindak kasar dengan melakukan kekerasan kepada pihak isteri yang menyebabkan dia sebagai seorang lelaki dia mengatakan bahawa itu tindakan yang wajar dibuat apabila isteri ini komplain. Itu istilah dia.